بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif syahdan, bermula awal maqamut taubah, dan tiada diterima suatu yang kemudiannya melainkan dengan taubah, yakni tiada diterima amal dan sekalian kebajikan melainkan jika diterima taubatnya. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadiran para pecinta ilmu sekalian, alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ada limpah kurnia curahan rahmat hidayah taufiq daripadanya kita dapat hadir pada pagi ini dalam majlis ini. Ini tanda, dalil, bukti menunjuk di atas Allah Ta'ala kasih dan sayang kepada kita kesemua. Itu juga tanda Allah Ta'ala rahmati ke atas kita kesemuanya, kerana duduk di dalam majlis suci untuk kita masing-masing menyucikan, yakni membersihkan dosa-dosa dan maksiat. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sambung balik kajian atau pengajian kitab Tajul Arus Al-Hawi li Ta'zibin Nufus, iaitu pada membicarakan tentang kepentingan taubat dan juga fadilat artinya kelebihan atau keutamaan bertaubat. Itu tajuk kita hari ini.
Jadi kita kena tahu tajuk. Tak tahu tajuk payah faham kan. Kalau orang muda hari ni ambil cakap tak bagi salam kan. Tu kalau orang muda, kita duduk tengah cakap tiba-tiba ada satu orang dia main menyampuk, kita cakap bab lain, dia main menyampuk bab lain, maka kita kata apa? Cakap tak bagi salam kan. Dia tak tahu tajuk. Maksudnya kena ikutlah awih dah dulu, kita tajuk apa kita bincang kan. Ni dah main cakap dia potong tu tajuk tu, dia buat tajuk lain. Tu orang muda ini panggil cakap tak bagi salam. Bagi salam dulu. Jadi tuan-tuan perempuan hari ni saya tak bagi salam dah dekat tuan-tuan, cuma doa salam kan. Baik, doa selamat dunia dan juga akhirat insya-Allah. Lepas itu tajuk kita hari ini ialah kepentingan taubat dan juga fadilat taubat dan juga kesan-kesan bahaya daripada dosa-dosa yang kita kerjakan dengan kita tidak bertaubat, dan juga membincangkan mengenai kesan-kesan daripada kita ini berbuat dosa maksiat. Yang banyak sikit tajuk dia tu, walaupun dia tak ada tajuk tapi kita letak tajuk. Tengok dia kata syahdan kan. Bermula awal maqam, baca lagu tu. Jangan baca bermula awal maqamut taubah. Kalau baca lagu tu tak faham, dia tak ada tanda kan. Jadi cara baca dia bermula awal maqam, koma tentu, lepas tu baru at-taubatu. Itu cara baca. Tuan-tuan boleh tak baca lagu ni? Bermula awal maqamut taubah. Mana jawapan dia? Lepas tu terus dia main dan tidak diterima suatu. Main ke mana pula? Tak ada jawapan. Kalau orang mengaji ibarat kitab, dia panggil mubtada dia ada, khabar dia tak ada. Bila tak ada khabar, mana jumlah itu jumlah yang tidak memberi faham. Dia panggil jumlah ghair mufidah. Jumlah ghair atau ghair mufidah. Jumlah itu tidak memberi faham, tak bagi faedah. Habis tu kita kena baca lagu ni. Bermula awal maqam, tu mubtada, lepas tu khabarnya at-taubatu, ialah taubat. Itu cara baca. Tu kata jangan duk buat main dengan kitab-kitab Jawi ni kan. Dia ada cara dia. Kalau tak tahu cara, habis kan. Cara itulah orang panggil seni kan. Seni. Ahli seni saja yang tahu nilai seni. Hak yang tak seni jadi kasar dengan cincai, dengan lotlak apa lagi, dia tak tahu benda ni. Lepas tu baca kitab pun tak boleh lotlak. Dia kena cermat, ada tata susila dia. Jadi ulama buat begitu pasal apa? Pasal secara tak langsung penulisan itu juga menjadi sebab kepada kita tarbiyah, dididik. Jadi ulama tarbiyah kita pembaca ni baca bagi cermat, bagi elok. Tu kita kan. Tak boleh baca terus gitu. Maka kita tengok tuan-tuan faham tak apabila dia sebut bermula awal maqam at-taubatu. Faham bukan?
nak faham dia? Macam mana nak faham dia? Dia begini. Apabila ni kita ambil faham basic dulu. Apabila kita mengaji bab maqam, ini bukan maqam orang mati. Ya, kita pergi ziarah maqam tu, pergi ziarah maqam tu, ziarah maqam ni. Tak. Kan? Ini maqam dalam sufi. Maqam iaitu satu perkara yang tetap. Dia setelah ada hal. Maqam tak akan timbul kalau tidak ada hal. Hal tu keadaan. Maka hal itu dia panggil apa? Benda tak tetap. Saat ada, saat tak ada. Saat lagu tu, saat lagu ni, tu panggil hal. Baik tu kita pun cukup cakap juga. Tengok budak tu, dia buat hal dah. Mana dia berubah-berubah. Saat dia buat begitu, saat dia buat begini, saat meloncat, saat berlari, saat dia berguling-guling, itu dia panggil hal, keadaan diri seorang. Maka keadaan ni dia panggil dia tak tetap. Dia duduk, saat berubah-berubah, itu orang panggil hal. Adapun maqam ni ialah satu perkara yang tetap. Mana contoh kan, kita buat misal lagu ni. Tiap-tiap hari kita duk baca Al-Quran 100 ayat. Tapi kita ni tak sampai maqam ni. Hari ni baca 100 ayat, esok baca 10 ayat, lusa pula tak baca pun 1 ayat. Tulan pula baca pula 3 ayat. Itu tapi baca Quran tu baca. Cumanya tak tentu bilangan dia 100 itu. Itu kita panggil apa? Hal. Dia tak tetap. Saat 3, saat 10, saat 100, saat 2 ayat, saat tak baca langsung. Itu panggil hal. Lebih-lebih lagi pula time kita sibuk. Aku tak boleh, aku dah hal. Buat hal terus tinggal terus. Macam tu kat kita mengaji. Kita main, aku tak boleh, aku ada hal. Tak main ngaji. Tak sampai maqam lagi. Jadi tuan-tuan tak sampai maqam lagi, baru hal. Kalau orang sampai maqam, lagu mana pun tetap dia mengaji. Aku kira aku mengaji dulu. Tu maqam tu. Kan? Maqam lah tu. Jadi maqam ni tetap. Di sini panggil maqam. Maqam di sini tuan-tuan, maqam apa? Ambil satu-satu nak faham. Maqam di sini maqam apa? Dia panggil maqamul yaqin. Maqam sini ialah maqam al-yaqin. Maqam keyakinan. Apa tu nak faham pula? Apa makna maqamul yaqin? Maqam yakin, yakin tu percayalah. Tu bab lain. Ni maqamul yaqin atau juga disebut sebagai maqamatul yaqin. Maqam yaqin. Jadi saya buat lagu ni, tuan-tuan boleh terima tak? Saya terangkan lagu ni nak bagi tuan-tuan faham. Kalau tak faham juga, wallah tu kerja saya. Cuma ajak cara nak memahami satu-satu lagi. Apa makna maqam yaqin? Maqam yaqin dengan makna sini artinya maqam itu terjadi setelah adanya keyakinan. Dia panggil maqam yaqin. Bila ada keyakinan dalam hati kita, maka maqam tadi ni akan timbul, akan ada.
Tapi apabila tidak ada yakin dalam diri kita, maqam tu tak akan timbul. Cuma dia ada apa? Hal. Contohnya lagu ni, kita buat misal, kita tiap-tiap hari kita duduk sembahyang jemaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kita sembahyang jemaah. Jadi kadang-kadang kita tak sembahyang jemaah, kan? Tak ada sibuk apa pun, tak ada hal apa pun, saja tak mau mai. Itu dia panggil hal, dia berubah. Tapi apabila seorang tu konsisten, sibuk lagu mana pun, dia tak tinggal sembahyang jemaah. Kalau tak ada jemaah di masjid, dia jemaah di rumah dengan anak isteri. Kalau tak ada jemaah, ataupun dia pergi cari kawan, meh kita sembahyang jemaah. Pasal bang tak mau sembahyang sah, tak boleh aku tak boleh, kena sembahyang jemaah juga. Itu orang yang sudah sampai maqam tetap, dia tak boleh, dia mesti nak kena buat juga benda tu. Tu baru nama maqam. Macam tu kita mengaji, kan? Itu janji tak mau katok kepala. Ni katok juga sekali-sekala, tak apa. Tidak dia ghalid, kan? Ghalid. Itu nama maqam. Bila tetap, jangan kita bila kita mengaji tetap sibuk tak mana pun, lagu mana sibuk, ngaji aku tak tinggal. Tu sampai maqam dah. Sampai maqam dah. Kita baru sesemak sikit, ni aku tak pergi ngaji dah. Tak sampai maqam lagi. Sampai kalau bahasa kami duk ngaji pondok dulu, itu sampai merekam. Maqam, merekam. Tu merekam. Merekam. Dua tu. Merekam. Baik, kita tak usah buang asa dengan perkara baik, tak ada faedah. Jadi begitu, sebab apa dinamakan maqam al-yaqin, maka ulama mentafsir maqamun nasyi'un 'anil yaqin. Yani maqam yang terjadi atau terbentuk, terbina daripada adanya keyakinan hati. Jadi bila yakin hati, macam kita kata, pasal hang tak mau tinggal sembahyang jemaah 5 waktu ni, walau sibuk terang mana pun, kerana aku yakin sembahyang jemaah ni afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Kerana sembahyang jemaah ni lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darajah. Kalau sembahyang seorang dapat 1, kan? Kita pula jenis layan buruk, kan? Tak apalah, dapat 1 pun tak apalah, sebab kita disuruh qanaah. Dapat 1 pun jadilah, kan? Kita disuruh zuhud. Dapat 1 pun jadilah daripada tak dapat langsung. Kalau hatu tu qanaah, kalau duit RM1 reta, tak cukup banyak ni, kena cari lagi. Kau tu pula, kan? Allah, itulah nafsu kita ni jahat. Nakai dia panggil. Kalau sebut jahat tu jahat sangat. Nakai. Nafsu kita ni nakal. Jadi semua ni untuk nak didik nafsu, nak tarbiyah nafsu, tuan-tuan. Jadi maqam yakin ni orang tanya pula, ada berapa? Ni sebelum nak masuk sana tu kena fahami ni dulu. Fahami bermula awal maqam at-taubatu. Yang tempat kita nak baca tu. Syahdan bermula awal maqam at-taubatu. Sebab dia kata awal maqam, maksudnya maqam yang pertama sekali yang mesti ditempuhi, dilalui oleh orang yang nak berjalan menuju kepada Allah, ialah taubat. Itu yang paling pertama sekali.
Baik itu cuba kita tengok Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin dia letak kan maqam yang pertama selepas maqam aqabatul ilmi wal ma'rifah ialah aqabatut taubah. Ilmu tak dapat tidak sebab kita nak taubat mesti kita ada ilmu. Bila kita nak bertaubat mesti kita kena ada kaifiyat taubah, cara bagaimana tata cara kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik. Jadi kita tak panjang kembali balik. Jadi maqam orang panggil maqam yaqin ni ada berapa? Ada 9. Nantilah kita bincang kemudian yang tu. Saya bilang dulu ringkas-ringkas. Saya pun tak ingat. Yang 9 tu ada semua. Antaranya maqam taubat, maqam tawakal, maqam redha, maqam sabar, maqam raja, maqam khauf. Itu semua dia tu. Maqam syukur, terima kasih. Maqam apa lagi? Semua dua aja 9 semuanya. Dan tuan bilang lah. Ya? 7. Lain kita bilang maqam taubat, maqam bilang caling pun tak apa, cukup 9. Maqam taubat, lepas maqam sabar, ada kan? Redha, syukur, tawakal, khauf, raja. Cukup lagi 7. Panggil. Lepas tu maqam apa satu lagi? Dua lagi, iaitu maqam zuhud. Zuhud dia ada maqam zuhud. Dan satu lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingat. Mahabbah. Betul, mahabbah. Maqam cinta. 9 semua tu disebut sebagai maqamatul yaqin. Maksud maqamatul yaqin tu iaitu maqam-maqam yang terjadi daripada adanya keyakinan dalam hati kita. Bila ada yakin, maka akan timbul 9 ni. Ku nak bertaubat, ku redha, ku sabar, ku tawakal, aku khauf, takut, raja dan sebagainya kita sebutkan tadi. Bahawa akan ada. Kalau tak ada keyakinan dalam hati, maqam ni tak akan timbul. Macam tu cuba kita tengok. Satu orang dia nak main semayang di Masjid Sultanah ni, semayang subuh berjemaah. Pagi-pagi buta dengan sejuk-sejuk, dia duduk jauh satu batu. Macam mana dia boleh main semayang sini? Sebab dia yakin. Semayang subuh dia yakin. Kita kalau duduk rumah kita tak yakin, semayang subuh di rumah pun boleh, tak masalah apa. Dia tak main. Sebab tu Nabi sebut, kalau seorang tu tahu kelebihan semayang subuh, la atauhuma walau habwan. Kalau seorang tu tahu kelebihan semayang isya berjamaah dan semayang subuh berjamaah, Nabi kita sebut la atauhuma walau kana habwan. Mereka akan datang semayang isya berjamaah, mereka akan datang semayang subuh berjamaah walaupun mai satu habwan. Habwan ini jalan merangkak-rangkak. Merangkak-rangkak dia sanggup mai. Pasal apa dia sanggup merangkak? Kerana yakin. Tu bagi yakin. Kalau tak ada yakin, duduk tepi masjid pun tak mai, tuan-tuan. Betul tak? Kalau tak yakin, dengan azan duduk tepi rumah tepi masjid, dia tak pergi. Kerana dia tak ada keyakinan. Kalau yakin ni duduk 10 batu pun dia mari. Sebab dia ada yakin. Sebab nak timbul benda ni mesti daripada keyakinan. Baik, kita pergi lagi. Nak pergi lagi, jauh lagi sikit. Nak dapat yakin, nak buat lagu mana?
Kita pijak sebab pengajian kita bukan pengajian maklumat, tuan-tuan. Tapi pengajian kita ialah cara nak beramal, praktik. Bukan maklumat semata-mata. Dan pengajian kita ialah tarbiyah, latih. Ya, bagaimana nak dapat yakin? Kalau yakin tu kita boleh beli macam kita beli top up ke telefon, senang nak pergi beli RM35 tahan sebulan. Boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. Nak dapat yakin kena belajar. Kena belajar. Yakin boleh belajar ke? Kita duk mengaji ni kita tak belajar. Kita belajar. Apa yakin boleh belajar. Nak belajar dekat siapa? Belajar kepada orang yakin. Lepas tu Nabi SAW menyebut ta'allamul yaqina bimujalasati ahli yaqin. Pelajarilah oleh kalian akan yakin, iaitu cara nak belajar yakin dengan duduk sekali belajar di samping orang-orang yakin. Kita akan dapat yakin. Baik, selain daripada tu nanti kita urai kemudian. Selain daripada tu bagi poin dahulu. Selain daripada belajar, apa lagi nak datang yakin? Tuan-tuan baca Al-Quran dengan tadabbur. Baca Al-Quran dengan mentadabburkan, insya-Allah itu juga akan dapat keyakinan. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, niscaya ayat-ayat Allah Ta'ala itu menambahkan kepada mereka keimanan, yakni keyakinan. Baca ayat Quran dengan tadabbur ayat-ayat dia, kita dapat yakin, bertambah yakin. Demikian juga kita pelajari sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi SAW, serta kita tadabbur hadis-hadis tersebut, maka kita akan dapat keyakinan. Cukup, tuan-tuan. Baik, kita kembali balik kepada pembicaraan kita. Bila kita sebut maqam yaqin tu ada 9, maka 9 tu dia mesti ada dahulu kemudian. Tak gitu? Tidak nak bilang lah kau nak ni nombor 1, ni nombor 2. Baik, kita tanya, nombor 1 yang paling pertama sekali daripada maqam yaqin apa? Ini taubah. Itu yang paling awal. Ini yang paling awal. Sebab tu Syekh Ibn Athaillah dia sebut bermula awal maqam iaitu at-taubatu. Jadi yang paling awal permulaan segala maqam yakin ni at-taubah dulu. Pasal apa? Pasal dia yakin dia ada dosa, sebab tu dia bertaubat. Seorang tu dia yakin, kalau dia tak yakin, aku tak ada dosa, aku tak ada salah, dia taubat tak? Tak ada timbul perasaan dalam dirinya nak bertaubat. Sebab dia kata, aku tak ada dosa, aku tak ada buat salah, aku tak ada buat kesilapan. Sebab tu tidak terasa, tidak terangsang, tidak terdorong dalam hatinya untuk bertaubat, kerana dia rasa dia tak ada dosa. Tapi kalau seorang tu dia yakin, aku tak lepas daripada dosa dan kesalahan, kerana aku bukan maksum seperti para nabi dan rasul, seperti para malaikat,
maka aku ni dosa banyak, aku yakin mesti aku kena taubat. Itu satu rangsangan, dorongan untuk kita bertaubat. Tu baik. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, ni saya syorkanlah, seperti mana saya pernah bertanya kepada guru saya, apakah kitab yang paling bagus? Maksudnya di antara kitab-kitab yang bagus apabila kita pelajarinya atau kita bacanya, dia boleh menghidupkan hati kita. Hati kita boleh jadi hidup. Maka guru saya almarhum Pak Lang Haji Zakaria kata, bacalah Ihya Ulumuddin. Sebab tu ada ulama menyebut kadal ihya an yakuna mislal Quran. Hampirlah kitab Ihya Ulumuddin itu seumpama Al-Quran. Quran ni kalau kita baca dia dengan tadabbur, dengan kaji, teliti, insya-Allah hati kita hidup. Maka begitulah kalau kita kaji dan pelajari, teliti kitab Ihya Imam Ghazali, insya-Allah hati kita hidup. Sebab tu disebut oleh ulama, man qara'al ihya'a kana minal ahya'i. Ihya, ahya, lain maksud. Man qara'al ihya'a, sesiapa yang membaca kitab Ihya, kana minal ahya, dia tergolong dalam golongan orang-orang yang hidup hatinya dengan Allah. Ahya maknanya orang-orang yang hidup hatinya bersama Allah. Jadi kita ayat orang tanya kita Arab, kami tak reti Arab. Macam mana? Ada terjemahan. Tuan-tuan tengok terjemahan. Patut kena ada di rumah kita. Baca kitab Ihya tiap-tiap hari. Bagus tuan-tuan. Ada terjemahan dia. Yang diterjemah dalam bahasa Rumi Indonesia. Ada Malaysia pun ada juga kitab Ihya Ulumuddin. Kalau yang Indonesia tu tak saya ada, tapi 11 jilid ke 9 jilid gitulah. Kalau yang diterjemahkan oleh Syed Sumit di Singapura, dia 4 jilid atau 5 jilid gitulah, tebal-tebal kitab Ihya Ulumuddin. Patut kita cari. Atau kalau tidak nak cari Ihya, tuan-tuan cari Mukhtasar Ihya, ringkasan bagi kitab Ihya Ulumuddin, iaitu kitab Mau'izatul Mu'minin. Mau'izah al-Mu'minin, kalau ruminya bimbingan mukmin. Itu kalau rumi dia, bimbingan mukmin. Kalau Arabnya Mau'izatul Mu'minin. Itu dibaca di masjid-masjid, ada orang dah baca Mau'izatul Mu'minin. Itu dipanggil ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Begitulah juga kitab Sayrus Salikin, itu juga boleh dikatakan ringkasan daripada Ihya Ulumuddin yang ditulis, diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. InsyaAllah baca, hati kita jadi hidup. Baca tiap-tiap hari, semuka dua. Facebook boleh baca 10 grup. Takkan kita Ihya Ulumuddin tak boleh baca semuka dua kot. Facebook 10 grup, 20 grup semua kita baca. Takkan Ihya tak boleh baca kot. Baik. Itu orang cakap lencong pergi ke mana pula kami bicara bab taubat. Nantilah dulu, sabar. Jangan kalut. Kalut tu tak boleh apa, tinggal habis. Dia tak boleh apa.
Kembali balik kepada pembicaraan kita dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali tengok dalam bab ni, bab maqamatul yaqin. Imam Ghazali kata permulaan maqam yaqin ialah taubat. Kesudahan maqam yaqin apa dia? Akhir sekali maqam yaqin apa dia? Apa yang last sekali? Syukur. Itu Imam Ghazali. Itu dalam Minhajul Abidin. Minhajul Abidin, aqabah yang akhir, iaitu aqabatul syukri. Yang nombor 6, aqabatul hamdi. Jadi yang ketujuh Imam Ghazali sebut aqabatul syukri. Aqabah syukur. Pasal apa syukur? Syukur ni sebagai penarik atau pengikat bagi nikmat yang ada dan memburu nikmat yang belum ada. Berarti Imam Ghazali letak aqabatul syukri di belakang sekali. Tapi dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali letak maqam yaqin yang paling last sekali ialah mahabbah, cinta, maqam kecintaan. Berarti Imam Ghazali kata tidak ada maqam sebelum daripada maqam taubat. Tak ada maqam. Begitu juga tidak ada maqam yang lebih daripada maqam mahabbah. Maqam mahabbah lah yang paling akhir sekali. Tidak ada maqam sebelum daripada maqam taubat, melainkan yang lain itu semua muqaddimah taubat saja. Gitu juga tidak ada maqam selepas pada maqam mahabbah, melainkan hak lepas mahabbah itu dipanggil tabi'ah min tawabi'il mahabbah. Itu orang panggil yang mengikut bagi maqam mahabbah sahaja. Jadi tinggi maqam mahabbah ni tuan-tuan, kecintaan Allah. Tinggi maqam az-zarwatul ulia, puncak yang tertinggi sekali pada maqam cinta Allah. Siapa tak mau dapat cinta daripada Allah? Siapa tak mau? Tinggi sekali maqam mahabbah. Baik, jadi tuan-tuan kena usaha nak dapat mahabbah tu, nak dapat yang lain lagi, kena dapat taubat dulu. Kena dapat taubat dulu. Ini kita nak bincang kepentingan taubat dan juga keutamaan fadilat taubat. Maka kita tengok, dia kata, mohon maaflah walaupun sikit 2-3 baris mengaji, cakap banyak pula tu. Tapi cakap banyak manfaat tak apa. Jangan cakap banyak hatta tak faedah. Oi, kemarin aku pergi kedai tu makan sedap, pandai dia pun buat. Itu tak ada faedah. Kan? Contohnya nak. Hak faedah manfaat tak apa cakap banyak. Maka kita tengok. Katanya itu cara baca tadi kan. Bermula awal maqam. Titik atau koma tentu. Jangan baca terus. Bermula awal maqam mubtada at-taubatu ialah taubat. Jadi maqam yang pertama sekali daripada segala maqam yang mesti kita lalui, iaitu maqam taubah. Baik. Maka tengok dia kata, ini fadilat kepentingan dia kata, dan tiada diterima suatu yang kemudian yakni selepas taubat tu tak ada diterima melainkan dengan taubat. Apa benar pun begitulah. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Ini dengar baik-baik. Pasal apa kata tak diterima? Kerana Allah Taala tidak terima sesuatu yang bercampur dengan kotor.
mudah atau cacat celah aib. Saya nak buat misal simple yang mudah. Ini untuk kepada orang-orang yang kaki tangannya Shopee. Tahu kaki Shopee? Belum lagi kaki shopping. Ni baru kaki Shopee. Buka Shopee, tengok-tengok, kita pun type. Oh, ni cantik ni, type ni. Tengoklah Shopee tu gambar dia elok-elok semua kan. Kita pun belilah satu, pesan. Lepas tu pergi bayar duit. 2, 3, 4 hari, barang tu pun sampai. Kita pun buka tengok. Hak kita tengok dalam Shopee tu cantik, elok tak sangka. Tiba-tiba dia hantar kat kita hak buruk. Tuan-tuan terima tak? Tak terima kan? Hantar balik. Macam tu juga kita buat misal kan, kita buat amal ibadat, kita beri hadiah kepada Allah. Allah Ta'ala tengok, Allah, hang buat ibadat kat aku campur dengan kotor, buruk. Tuhan terima tak? Tak. Macam tu. Tu patut kita ambil pengajaran. Jangan duk syok beli Shopee. Kita beli Shopee, ambil pengajaran. Macam ni aku beli Shopee ni. Waktu aku langgan barang tu elok, tapi waktu dia hantar main kat aku barang buruk, barang lama, expired dah. Lepas tu kita nak terima tak? Aku tak mau terima. Aku nak hak baru, aku nak hak original. Tiba-tiba dia hantar hak buruk, hak tak elok, kita tak terima. Macam itulah amal ibadat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya dalam amal ibadat kita itu ada bercampur dengan dosa, dengan maksiat dan sebagainya. Tuhan tak terima. Itu misal contoh paling mudah nak faham. Kan? Maka nak bagi nampak kepada asalnya macam tu juga. Allah Ta'ala tidak menerima amalan yang ada di dalamnya syirik. Kerana lain, kerana itu, kerana ini, Tuhan tak terima. Macam itu. Tuhan tak terima. Seperti mana Allah Ta'ala tidak menerima satu benda yang dikongsikan, begitu juga Allah tidak menerima hati kita apabila hati kita dikongsikan dengan benda yang lain. Dalam Al-Quran banyak sekali kalau tuan-tuan tadabbur ayat dia. Satunya kita ambil ayat Allah Ta'ala sebut cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Tuhan tak terima Nabi Musa masuk di dalam wadi muqaddas. Pasal apa ayat Musa? Jangan masuk dalam wadi yang suci ni. Pasal apa Tuhan tak terima Nabi Musa? Tu Nabi, Rasul lagi. Kerana Nabi Musa alaihi salam pakai satu benda yang kotor, iaitu Nabi Musa alaihi salam pakai kasut daripada kulit kaldai yang tidak disamak, najis. Maka Nabi Musa tak dibenarkan pijak pada wadi yang suci. Tuhan tak terima. Kalau hang nak aku terima boleh, tapi ikhla' nak like, tanggalkan dulu kasut tu. Maka dalam kitab tafsir menyebut Nabi Musa alaihi salam menanggalkan kasutnya dan dia campak di tepi wadi. Jangan kita nak masuk dalam masjid, kena buang kasut tu di luar, tak boleh pijak mai dalam. Kan? Tak boleh masuk. Biar menteri besar ke, bekas menteri besar ke, tak kira apa. Kena cabut kasut hang di luar, tak boleh masuk dalam masjid. Kan? Kena cabut. Tak kira siapa pun, tak boleh.
Kerana masjid ni tempat suci, tempat bersih, rumah Allah. Kena buang di luar. Nak masuk kena buang dulu. Macam tu juga tuan-tuan, kita akan diterima oleh Allah kalau hati kita suci daripada dosa dan juga maksiat. Ini penting tak? Penting. Itu kita sebut tadi, kepentingan taubat. Bila kita bertaubat, kita dapat apa tuan-tuan? Dapat apa? Dapat mahabbah, cinta. Tengok ayat, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang banyak bertaubat. Dapat ada mahabbah. Itu kita sebut tadi, awal permulaannya maqam taubat, akhirnya ialah dapat mahabbah, kecintaan pada Allah SWT. Nampak tak? Kalau tak nampak, jangan makan banyak. Makan banyak tak nampak, kena makan sikit. Makan sikit. Lepas tu kena makan yang halal, insyaAllah, baru kita nampak kan. Baik. Kemudian katanya, kita tengok sebut dia kata tadi, tiada, yakni tiada diterima amal dan sekalian kebajikan melainkan jika diterima taubatnya. Habis. Apabila taubat seorang itu diterima oleh Allah, semua amal-amal kebajikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Kerana Allah Ta'ala tidak suka, tidak menerima amal yang musytarak. Seperti itu juga Allah Ta'ala tidak menerima hati yang ada syirik. Itu disebutkan oleh Syekh Ibn Athaillah, kama la yaqbalu al-amal al-mushtaraka la yaqbalu al-qalba al-mushtarak la yuqbilu al-qalba al-mushtarak. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak menerima amal yang ada syirik, seperti itulah juga Allah Ta'ala tidak menerima hati yang ada syirik khafi. Jangan bagi adalah hati kita. Allahu Akbar. Ini nak latih, nak membersihkan. Jadi yang menghalang kita tu dosa-dosa, maksiat-maksiat yang ada dalam hati. Inilah mengaji tasawuf ni tuan-tuan, bukan kita nak tuju kepada siapa-siapa, tapi semua kena, termasuk saya yang baca. Saya tolong baca ya, tolong nasihat. Bukan kata saya ni suci, saya ni bersih, tak. Kita pun banyak dosa lagi kan. Sebab tu ulama pesan, antaranya Imam Haris Al-Muhasibi, idza jalasta ta'idhun nasa fa'iz nafsak. Bila engkau duduk di khalayak ramai, engkau bagi nasihat kepada orang ramai, tapi ingatlah engkau beri nasihat itu kepada dirimu. Kita duk syarah ke orang, kita duk mengajak orang, jangan duk ingat ajak orang, tapi ingat ajak dirimu tu kan, ajak dirimu tu. Niat lagu tu nak muzakarah bagi, nak saling ingat. Ini dak kita kadang-kadang hentam orang syok, hang tu tak orang ke? Cuba hentam duk yang tengok. Hang tu orang juga kan. Allahu Akbar. Inilah. Maka kita tengok lagi sikit tuan-tuan, masa lagi ada sikit. Kata musannaf tu, bila kita faham artinya di situ, dapatlah kita faham bahawa amalan yang dicampur aduk dengan perkara maksiat dan dosa, amalan itu tidak diterima kan. Jadi kalau kita nak amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sucikanlah, bersihkan
bersihkanlah hati kita ini daripada sebarang percampuran. Ini penting sangat-sangat. Baik, kita tengok sikit lagi. Syahdan. Jadi kalau orang tanya tadi, nak bertaubat, kita nak bertaubat lagu mana? Cerah sikit lah. Kita bagi ringkas saja. Taubat itu iaitu mengerjakan rukun-rukun taubat. Bukan taubat tu aku taubat dah, aku taubat tak mau buat dah. Kita buat rukun-rukun taubat. Yang 3 perkara tu, kalau kita dosa, kita bersanggup pun dengan hak Allah. Kalau kita sanggup pun dengan hak anak Adam, maka tambah lagi satu rukun, iaitu raddul mazlamah. Kita kembalikan balik apa yang kita buat zalim dekat dia tu. Kalau kita ambil duit dia, bagi balik duit dia. Kalau kita ambil cangkui dia, bagi balik cangkui dia. Atau kita minta halal, dia halal tak apa kan? Halal tak apalah. Baik, itu nanti kita belajar bab lain lah. Baik, kita tengok kata hikmah ni. Ini sangat bagus. Tengok syahdan, bermula misal tu maksudnya perumpamaan. Bermula perumpamaan seorang hamba Allah apabila berbuat ia akan dosa dan maksiat. Seorang hamba Allah ni bila dia buat dosa atau dia buat maksiat, maka dia tu diumpamakan seperti apa? Dia kata seperti periuk yang baru dinyalakan api di bawahnya, di bawah periuk, nyala satu saat, yakni seketika waktu. Satu saat tu maksudnya seketika waktu. Ni nak buat lagu mana ni? Kalau tak nampak, kena buat rombongan pula lah. Rombongan pergi mana? Kita buat rombongan pergi Padang Besar. Ada apa Padang Besar? Beli periuk lah. Beli periuk. Beli periuk. Kita beli periuk, lepas tu balik sekali lagi dapat periuk baru tu, kan, kita letak tengok atas api. Jadi lagu mana periuk tu? Tu tengok dia jawab. Maka jadilah hitam periuk tu dengan sebab asap api tadi. Itu perumpamaan. Kan, perumpamaan. Baik, nampak ada musyabbah bihnya dia. Misal, dan benda yang dimisalkan tu nampak tak? Jadi hati kita ini tuan-tuan umpama periuk. Nampak kita. Jadi kita nampak dah periuk. Lepas tu dah pong. Si beli periuk kat Bekarabu, tapi periuk dekat Wang Kelian tak ada dah lah ni. Tutup dah. Pergi periuk dekat Padang Besar atau sebagainya, beli periuk balik tak masak apa, masak ayak jadilah. Buah ayak dalam tu letak, kita masak ayak kan. Selagi kita tengok periuk tu jadi apa, ada kesan hitam, kesan asap kan. Jadi periuk tu diumpamakan hati kita. Hati kita ni umpama periuk kan. Lepas itu panggil asap tadi tu umpama maksiat, dosa. Jadi kalau hati kita ni ada berbuat maksiat, berbuat dosa, maka hati kita terkesan. Kesannya apa? Hati kita jadi hitam. Seperti mana periuk tadi ni diletakkan di bawah api yang bernyala, maka kesannya periuk tu jadi hitam. Macam itulah perumpamaan. Seorang hamba yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, kemudian dia tidak segera bertaubat, bahkan dia buat lagi maksiat, maka hatinya jadi hitam,
bertambah lagi hitam, bertambah lagi hitam. Akhirnya hitam itu menjadi tebal. Bila tebal tuan-tuan, periuk tu jadi apa? Keput. Faham tak? Keput. Tuan-tuan, keput periuk tak apa, kita boleh kerap buat rombongan pergi badan besar kan? Tapi kalau reput hati, ada tak dekat hardware nak ganti? Oh, tak ada. Jangan dia buat main. Tak ada jual di nat. Hati tak ada jual di nat, di pasar malam, di kedai-kedai hardware. Kotlah nak tambah lagi half cut. Kedai potong. Ada ke orang potong hati, jual hati nak ganti baru half cut. Tak ada juga kan. Maka jagalah hati kita satu tu ya. Hak tu nak pakai 70 tahun 80 tahun tu. Kadang ada hak lain. Tuhan jadi ke kita ni tak ada spare part. Kalau hak lain tu ada spare part. Buat tuan-tuan tengok, tak ada spare part pun tapi tahan lama. Cuba tuan-tuan tengok, kaki kita berjalan reta luar negara kan, tak boleh pun. Kalau pakai kereta dengan motor 3 tahun kena tukar tayar baru, oi kan. Tapi kaki kita oi ya, tak oi. Tengok Allah buat tu. Allahu akbar. Cuba fikir tengok, Tuhan bagi. Tapi kalau kita jaga kaki kita tu untuk kebaikan, lagi-lagi Tuhan tambah bagi elok lagi. Tapi bila kita tak jaga, habis kan. Macam tu juga, jaga hati kita daripada penuh dengan dosa dan maksiat. InsyaAllah hati kita elok tuan-tuan, bersih elok, cuci elok. Ini Syekh Ibnu Atha'illah, dia buat perumpamaan, perbandingan. Hati kita tu umpama periuk, dosa-dosa hati tu umpama asap. Asap tu dosa. Jadi kalau periuk tadi ni penuh dengan asap, dengan bekas-bekas asap, maka periuk yang putih tadi ni akan jadi kelabu. Lama-lama periuk tu jadi hitam. Nah, ada tak periuk warna hitam? Ada lah ni kan, tak ada. Tapi kita ambil ghalibnya periuk ni semua putih, tapi pasal apa jadi hitam? Asap, kesan asap. Macam tu hati kita. Dia buat perumpamaan. Lepas tu kita baca lagi. Ini tak hurai panjang, ni mudah dah. Dia kata apa? Dan jika tiada engkau segera basuh akan dia, akan periuk tu. Kita ambil situ dulu. Kalau periuk tu jadi hitam, lepas tu kita tak cepat-cepat basuh, maka jadilah guna nescaya. Tengok, hilang dah. Mana? Langkau ke? Mana langkau tu? Maka jadilah periuk itu dengan sebab asap, itu sebab asap api. Maka jika segera engkau basuh akan dia, akan periuk tadi, nescaya hilang daripada periuk itu hitam bekas asap api. Macam tu perumpamaan. Gitu juga kalau hati kita ni penuh dengan kelalaian, maksiat dan dosa, kita cepat-cepat basuhkan dia, insya-Allah hati kita jadi bersih, jernih balik. Baik, boleh faham kan? Maka kita ambil balik macam ni. Kalau periuk tadi kena asap, kita pun cepat-cepat basuh, tonyoh dia sampai lincin. Jadi periuk tu nampak merelit balik kan, elok balik. Jadi nak tonyoh tu, tonyoh dengan apa? Tonyoh dengan sabun. Sabun jenis apa pun, kira sabun lah. Selalunya orang tonyoh sabun basuh lah kan. Sabun basuh. Kalau hati kita pula nak basuh dia,
Nak cuci dengan apa? Takkan nak ambil sabun juga? Takkan nak ambil fab juga? Atau kelorong? Nah, orang pesan kalau kotong tu payah nak keluar, tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah membazir, beli kelorong mahal-mahal. Ambil minyak masak ikan goreng je ya. Tempat yang poyok kotong tu. Tengok sekali lagi kita tunjuk, dia keluar habis. Tak percaya buat. Kalau hak tak buat tu memang dia tak buat. Dia tak pernah masak, dia masak kat kedai. Sebab saya itu kan masa Covid, masjid kita kan kena bubuh apa? Tip ni kan, atas lantai. Lepas tu biar duduk lama, tip tu payah keluar. Suruh budak-budak basuh, dia pun tanya-tanya pun tak keluar juga. Last sekali kata apa, pergi ambil minyak goreng, hak goreng ikan tu, tuang dalam tu. Sekali lagi dia tanya bersih. Itu cara dia. Bisa buat tak? Tak bisa buat. Saya tak tua lagi pun boleh jadi tua. Yang tua pun tak jadi tua lagi. Tu fatwa tu penting. Ambil minyak masak, tuang tempat tu, bagi dia kembang sikit, lagi tanya. Habis dia keluar. Dia keluar. Tak payah beli kelorong, tak payah beli minyak diesel, minyak petrol. Dia tak keluar. Buah minyak masak ya. Keluar habis. Keluar habis. Jadi macam tu kita faham apa? Nak cuci kotoran hati kita. Kalau kotoran hati kita tu asap dia nipis, tak apa, kita boleh cuci dengan zikir biasa ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar pun boleh cuci lah. Tapi kalau kotoran asap maksiat, najis maksiat yang melekat pada hati kita itu tebal, payah nak keluar, tuan-tuan tak boleh ambil sabun biasa, kena ambil hal luar biasa. Apa maksud saya dengan luar biasa? Yakni kena ambil talqin zikir khas. La ilaha illallah, kena ditalqin khas, baru boleh kita cuci yang karat-karat, yang payah, yang ketegak nak gigi ke situ. Kalau takat kita sebut la ilaha illallah macam yang kita tahlil knuri, tahlil arwah, tanpa ditalqin oleh guru, tak akan memberi kesan apa-apa pun. Sebab bila kita nak cuci, banyak orang panggil kotoran yang degil, dia mesti ada pencuci khas, tak gitu? Kan? Kotoran ni degil ni, payah nak hilang, ini kena pakai pencuci yang khas. Pencuci biasa tak boleh, tak hilang. Lepas tu macam tu juga hati kita. Kalau hati kita ni kotor dengan maksiat dosa yang 10 tahun 20 tahun yang lalu, tak taubat, dia kerah dah, dia berkarat dah, mana boleh cuci dengan zikir subhanallah, 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 subhanallah? Tak boleh. Ya mesti dengan la ilaha illallah, ditalqin khas. Itu panggil sabun yang khas untuk mencuci kekaratan hati. Faham? Macam tu. Ini penting sangat-sangat. Lepas tu orang panggil selain daripada tu apa? Zikir, istighfar. Kerana Nabi kita sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Nabi kata apa? Ala inna likulli syai'in saqalatan wa saqalatul qulubi zikrullahi wal istighfaru. Disebut, ketahuilah
setiap sesuatu itu ada pencucinya, pembersihnya, pengilat dia. Maka pengilat hati, pencuci hati, pembersih hati itu ialah zikrullah dan istighfar. Istighfar. Pai orang tanya kita pula, zikrullah tu zikir apa? Ni tengok. Bagi orang mubtadi, zikirnya la ilaha illallah. Zikir tu dengan jahar, jadi dengan kuat. Jangan sebut pelan-pelan, tak boleh. Sebut kuat, la ilaha illallah, sebut kuat-kuat. Bagi orang yang sudah lama dah, dia boleh berzikir dengan zikir sir, perlahan, boleh. Lama dah, tak apa, dah cuci dah. Lah, senang yang perumpamaan. Tuan-tuan, orang mai kat kita besi karat. Takkan mula-mula kita nak katok besi tu tak? Orang tak katok lagu tu. Kedegang tu hak mula. Nak bagi hilang karat tu. Bila karat tu dah cuci dengan nipis, baru katok pelan-pelan. Tak gitu? Macam tu lah. Hati kita pun gitu. Ni hati kita ni berkarat 70 tahun dah, 60 tahun dah karat penuh. Takkan nak kata la ilaha illallah, la ilaha, lena lagu tu. Tak boleh. Dia kena kuat, la ilaha illallah. Kata dekang kata baru dia nak lekang karat tu. Faham? Ni lah. Tu gitu, ni kita la ilaha illallah. Macam yang kita duk zikir nak hayun cucu lendui, la ilaha illallah. Dia lena, kita lena. Dia tak lena, kita dulu yang lena. Tak jadi kan. Gitu. Allahu akbar. Ni kena tahu kaifiyah, cara dia. Cara zikir tu kena tahu. Tak tahu cara, memang tak akan keluar. Tak akan keluar karat tu. Baik. Kemudian tuan-tuan, nak istighfar pula. Kalau orang tanya kita nak istighfar apa ni, ada istighfar khusus. Jadi kalau tengok dalam kitab, ulama menyebut tidak ada satu istighfar yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir yang khusus untuk tu. Tapi yang diajar oleh Rasulullah hanya satu lafaz ni, iaitu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar tu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling ringkas. Kalau kita kata panjang sangat tu, kita ambil pendek. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim pun tak apa. Ada lah lagi ringkas. Kalau bab ni nak ringkas lagi. Kalau hal lain tu dia nak panjang-panjang. Ni dia nak ringkas. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cukup kan? Cuba kita buat, insya-Allah. Nabi kita beristighfar sehari semalam 70 kali. Satu riwayat 100 kali. Istighfar tadi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayy, baca hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca al hayy sebab dia jatuh sifat bagi Allah. Astaghfirullah al-hayy al-qayyum wa atubu ilaih. Itu cara. Baik. Mana ni?
Itu kalau kita cepat cuci, dia elok balik. Sebab tu jangan kita biar lama. Ini kerana ada dalam hadis. Nabi sebut pada ayat, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kan? Ada dalam ayat tu. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ni ada ayat dah. Tak ada ala ma kanu. Tak. Ada tak? Kalau tak silap saya surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Siapa ada telefon tengok tak? Kalau ni telefon canggih-canggih. Saya telefon saya Waze 17 ya. Lekeh ya. Tu pun duk jam. Orang duk sebut Waze suku kan. Mutu Waze suku, lepas tu Waze 16. Allah ni ada Waze 17. Ada Waze 19. Bibo kan. Ya. Ada nak tolong tengok, siapa tengok? Kalla barrana ala qulubihim ala ma kanu, ataupun tak ada ala, ma kanu yaksibun. Al-Mutaffifin. Ada ala? Tak ada ala. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa maksud? Ran ini bahasa Arab, bukan ran bahasa orang putih. Kalau ran bahasa orang putih lari kan. Ran lari. Runner. Ran bahasa Arab panggil karat. Kekaratan. Karat. Itu karat. Karat dosa, karat maksiat yang ada dalam hati. Nabi sebut kekaratan yang adalah hati itu. Maksiat kita lupa apa semua tu dan sebagainya, hasad, dengki, takabur dan sebagainya. Itu kena cuci. Baik, kalau kita tak cuci, jadi lagu mana? Ini panjang ni, tak apa kita baca cari stesen dia. Dan jika tiada engkau segera basuh akan dia, kalau kita tak cepat basuh asap pada poyok tadi tu, dan engkau nyalakan api kerana buat nak baca apa tu? Bertanah, bukan bertungku. Bukan bertungku. Takkan orang nak bertungku dengan poyok kot cikgu. Bertanah. Cuba baris sikit. Takut lagi baca bertungku pula. Berbaris sikit. Saya mengaji dulu, Tok Guru suruh berbaris. Berbaris. Lagi kau baca lagu lain pula. Bertanak. Bahasa kita dah bertanak. Tak nak nasi lagi. Tak nak dah, tak masak lagi. Kalau kita bertanak lagi, maka asap tadi semakin menebal. Macam tu juga kalau kita buat maksiat lagi, kita tak taubat maksiat yang dulu, maka maksiat dosa tu semakin bertambah, akhirnya hati kita dipenuhi dengan hitam-hitam maksiat. Tengok poyok sudah. Masak sekali kita tak cuci, masak 2 kali tak cuci, hitam tu semakin bertambah dah, makin bertambah. Masak 3 kali, 4 kali, 5 kali tak cuci juga. Lalu penuh poyok tu dengan kehitaman. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kita sebut, innal abda iza aznaba nukitat fi qalbihi nuktatun sawda'u. Seorang hamba apabila dia melakukan dosa,
maka akan dititikkan di hatinya itu nuktatun sauda, titik hitam. Yalah, bila titik, lepas tu titik lagi, titik mana? Hatta ta'luwa qalbahu, sehingga titik hitam itu penuh hatinya, sebab dia tidak bertaubat, dia tidak istighfar. Maka Tuhan sebut, Nabi sebut, wa zalika qauluhu ta'ala kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah kekaratan dosa ke atas hati mereka, hasil daripada usaha mereka sendiri, mereka tidak bertaubat. Ayat tu boleh tengok surah Al-Mutaffifin, ayat tak ingat berapa? 14. 14. Allahu Akbar. Panjang nak ke-12 lah. Jadilah saya pun antara dua-dua tadi, nak mai tak mai. Saya baru balik pukul 4:30 pagi tadi. Tidur tak cukup, duk pening. Wah, pergi balik pukul 9 sampai 4:30. Nak balik ke tak? Pergi bagi tahu kat cikgu, insya-Allah saya nak mai juga. Apa Tuhan dengan izin Allah kena ke boleh mai, alhamdulillah. Nak korban untuk tuan-tuan, takkan tuan-tuan tak korban nak mai ngaji. Saya nak mai ngaji, korban 4:30 letih. Tuan-tuan bawa balik elok start, letih tak mai dah ngaji hari ni. Ainal udhiyah, ainal udhiyah, di mana pengorbanan nak ngaji. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.